Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak terangkan tentang ayat pasif dan ayat aktif. Saya akan terangkan dulu apa itu ayat aktif. Ayat yang mengutamakan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai penderita. Apa itu pelaku? Apa itu penderita? Okey, sekarang ni awak tengok dulu jenis ayat aktif. Ada dua, ayat aktif transitif aktif ataupun ayat aktif tak transitif. Rumitnya. Okey, kita tengok pula apa itu ayat aktif transitif aktif. Ayat yang menggunakan frasa kerja transitif aktif. Okey. Frasa kerja memerlukan objek selepasnya. Ingat? Kalau aktif transitif, dia mesti ada objek selepas kata kerja. Menggunakan imbuhan men, kan, i ataupun ter. Contoh ayatnya. Johana memandu kereta baharunya. Johana adalah subjek sebagai pelaku. Orang yang melakukan perbuatan tersebut. Memandu adalah frasa kerja. Kereta adalah objek selepas frasa kerja. Okey, faham ya? Okay. Ayat aktif tak transitif. Okey, ayat yang terbina daripada frasa kerja tak transitif aktif. Okey, frasa kerja tidak perlukan objek tetapi boleh disertai pelengkap. Okey, tidak perlu objek tetapi boleh disertai pelengkap. Beza ya. Menggunakan imbuhan men, ber, ter, berkan, beran. Tidak boleh dipasifkan tetapi boleh disongsangkan. Itu perbezaan ayat aktif transitif dengan ayat aktif tak transitif. Aktif transitif boleh dipasifkan. Aktif tak transitif boleh disongsangkan. Okay, contoh ayatnya, emak sedang berkebun di belakang rumah. Okey, itu ayat dia. Emak adalah objek, subjek sebagai pelaku. Sedang berkebun adalah frasa kerja. Okey. Di belakang rumah adalah pelengkap. Dia tidak ada objek dekat situ. Okey, sama ada dia boleh letakkan objek ataupun tidak diletakkan objek. Ayat itu boleh dibina. Okey, seterusnya saya terangkan pula apa itu ayat pasif. Ayat yang mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Objek diletakkan di hadapan, manakala subjek diletak di belakang. Ini ayat pasif. Terdapat 3 jenis ayat pasif. Yang pertama, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jenis yang kedua, ayat pasif dengan kata bantu kena sebelum kata kerja. Dan yang terakhir, ayat pasif dengan imbuhan ber dan imbuhan ke-an. Okay, kita tengok satu-satu. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri 1 dan 2. Contohnya, kerja itu sudah saya siapkan. Okey, objek asal sebagai unsur yang diterang. Objek diletakkan di hadapan.
kerja itu sudah saya siapkan. Okey? Frasa kerja dia dekat depan ataupun objek dia dekat depan. Subjek dia dekat belakang. Saya siapkan. Subjek saya itu berada di belakang. Buku-buku ini harus engkau pulangkan. Buku-buku ini adalah objek. Engkau adalah subjek diletakkan di belakang. Okay. Ayat pasif dengan kata bantu kena. Contohnya, penjenayah itu kena tangkap oleh polis. Dalam ayat ini, perkataan oleh boleh digugurkan. Okay. Penjenayah itu kena tangkap polis. Okay. Perkataan oleh boleh digugurkan, okay, sekiranya dia berhampiran, bersebelahan dengan kata kerja. Okay. Dan ayat itu juga betul. Okay. Contoh yang kedua, penjenayah itu kena tangkap semalam oleh polis. Jika perkataan kena digunakan dalam ayat ini, perkataan oleh mesti ditulis kerana. Okey? Sebelum perkataan oleh bukan kata kerja. Itu beza dia. Okey? Perkataan kena ni awak boleh gunakan. Okey? Perkataan oleh itu, okey, bila menulis menggunakan perkataan bantu kena, pastikan perkataan oleh yang ditulis adalah tepat. Okey, sekiranya perkataan oleh selepas perkataan oleh adalah kata kerja, okey, boleh tulis atau tidak boleh tulis ayat tetap betul. Tetapi sekiranya perkataan oleh selepasnya bukan kata kerja, mesti ditulis. Okey. Contoh yang ketiga. Okey, jenis yang ketiga adalah ayat pasif dengan imbuhan ber dan ke-an. Kereta itu dipandu oleh Azmi. Perkataan oleh selepas kata kerja boleh digugurkan. Sama macam tadi. Okay. Tiang lampu itu terlanggar oleh kereta yang dipandu laju. Perkataan oleh tidak boleh digugurkan. Cuba tengok perkataan oleh itu. Okay. Tidak boleh digugurkan. Kerana apa? Okey, kerana dia telah menggunakan imbuhan imbuhan terlanggar. Jadi perkataan oleh tidak boleh digugurkan. Sekiranya sebelum perkataan oleh itu kata kerja yang menggunakan kata sendi, dia boleh digugurkan. Pinggan mangkuk di dalam sinki itu belum berbasuh. Okay, itu adalah ayat yang menggunakan imbuhan apa tu? Pinggan mangkuk di dalam sinki itu belum berbasuh. Imbuhan ber. Okey, itulah dia ayat pasif. Cikgu nak tunjukkan cara menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kalau kamu tengok kat sini ayat aktif dia, kami mendaki gunung itu hampir 5 jam tanpa rehat. Kami adalah subjek. Mendaki adalah kata kerja. Gunung itu adalah objek. Hampir 5 jam tanpa rehat adalah keterangan ataupun pelengkap. Sebelum tadi cikgu dah kata ayat pasif objek di hadapan. Jadi gunung itu. Selepas itu diikuti oleh subjek dan kata kerja yang digunakan, gugurkan imbuhannya dan tinggalkan kata dasar sahaja.
Okey, kata dasar mendaki. Perkataan daki sahaja yang tinggal dan diikuti oleh keterangan ataupun